الصادق الأمين وعلى آله أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan masa buat kita semua untuk kita menelusuri satu tajuk, itu fadilat istiqamah selawat 12,000 setiap hari, dianjurkan oleh grup Muslimat Dalailul Khairat Taifah Hufairah Squad. Grup Muslimat Dalailul Khairat Taifah Hufairah Squad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita doakan mudah-mudahan para penaja kita Allah mudahkan mereka untuk berselawat dan Allah bagi kemampuan untuk berselawat banyak untuk semakin dekat dengan Rasulullah dan semakin dekat dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cerita 12,000 selawat ni, pertama-tama sekali saya dengar kali pertama daripada guru saya, iaitu Tuan Guru Haji Bakar Palestin. Dia mengaji di Palestin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi gelarannya ialah Tuan Guru Haji Abu Bakar Palestin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mana kami dalam umur 16 tahun ketika tu, kami berulang mengaji setiap minggu di Pejabat PAS Kedah ketika tu, berselang-selang di antara almarhum Ustaz Fadil Nur dan juga Tuan Guru Haji Abu Bakar Palestin. Jadi yang menariknya pengajian Tuan Guru Haji Abu Bakar Palestin ni, dia banyak cerita. Dia mengajak, dia banyak cerita. Antara cerita yang lekat dalam hati saya iaitu dia bercerita tentang satu orang di hutan Meraukish. Jadi saya pun tak kenal orang tu yang dicerita oleh Tok Guru. Sehinggalah saya ke Morocco baru ni bersama-sama dengan rombongan almarhum Syekh Fahmi Zamzam.
dan Al-Fadhil Ustaz Yusaini Yahya, barulah saya tahu orang itu ialah Al-Imam Al-Jazuli rahimahullahu ta'ala. Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala, Tok Guru cerita, dia ada beberapa besi. Tapi yang saya teringat Tok Guru cerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampailah Al-Imam Al-Jazuli rahimahullahu ta'ala di sebuah tempat dalam hutan Marrakesh. Jadi Alhamdulillah, perjalanan kami yang lebih kurang dalam 10 hari itu telah menjejak keseluruhan bumi Aulia di Morocco, termasuk di Marrakesh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa betul sangat sampai di hutan di Marrakesh. Sebab sejak umur 15, sejak umur 16 Tok Guru cerita, dah nama ada sedap, dan boleh sampai pula di tempat yang begitu barakah, tempat yang Tok Guru cerita. Dan perjalanan kami itu sangat hebat, Alhamdulillah. Sebab kita tak tahu siapa Syekh Hamid Zamzam, sehingga memudahkan perjalanan kami ke sana. Banyak tempat yang asal tak boleh masuk, tapi dengan barakah para ulama, para asatizah ketika itu, Allah mudahkan kita untuk masuk tempat-tempat yang pada hari lain tak boleh masuk. Hari sampai-sampai itu soalan senang, banyak tempat yang kita dapat masuk, Alhamdulillah. Jadi subhanallah, Al-Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala bila sampai di hutan Marrakesh, dia berasa nak minum air. Dahaga, hinggalah dia jumpa satu telaga. Telaga tu subhanallah dalam tapi tak ada timba. Akhirnya Al-Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala rasa macam mana nak minum ni, tak ada timba. Tiba-tiba mai seorang budak perempuan. Mungkin budak perempuan ni dia tinggal dalam hutan bersama dengan keluarga dia barangkali. Akhir dia tanya, "Pakcik, ada masalah apa?" Kata Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala, "Aku nak minum air, tapi air ni tak ada timba." Akhirnya budak perempuan ni meludah ke dalam telaga tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan air membuk naik. Sehingga Imam Jazuli rahimahullah ta'ala boleh minum dan menggunakan air tersebut untuk manfaat-manfaat yang lain juga. Ketika itu Imam Jazuli tanya budak ni, "Apa hang amai sehingga hang meludah ke dalam air, jadi air tu naik sehingga boleh dia minum air ni?" Kata budak ni, "Pakcik, saya takkan tidur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam satu hari dari bangkit tidur sampai tidur balik, saya takkan tidur malam tu sehingga saya terlebih dulu menghabiskan selawat 12,000 kali pada Rasulullah." Itu asal ceritanya. Maknanya orang-orang yang berselawat 12,000 ni, dia akan mendapat karamah selawat, akan mendapat karamah kelebihan daripada selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehinggalah perkara tersebut menimbulkan satu motivasi dan semangat, ilham dalam hati Imam Jazuli, sehingga dia menyusun satu kitab selawat, dia panggil Dalailul Khairat, yang dibaca pada hari ini sekian-sekian selawat, pada hari ini dia baca sekian-sekian selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kata ulama, bahkan berkata Al-Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang mengamalkan sehari dengan selawat dalam Dalailul Khairat, dia menyamai dengan selawat 12,000 kali selawat kepada Rasulullah. Itu di antara kelebihan Dalailul Khairat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa yang lain, kita ni kena berselawat
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana kita berzikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena berselawat seperti mana kita berzikir. Dalam berzikir, kita disuruh untuk memperbanyakkan zikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita disuruh untuk memperbanyakkan zikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kepada Allah kita kena memperbanyakkan zikir. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kena memperbanyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zikir dan juga selawat ialah merupakan ibadah masyru'ah yang disyariatkan di dalam agama kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada ketika kita terluang waktu, penuhkan dengan selawat dan zikrullah, ataupun penuhkan dengan selawat atau zikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab ibadat ni dia ada waktu dia. Duha ada waktu dia, sunat qablah ba'dih ada waktu dia. Tapi zikrullah tak ada waktu. Kita boleh berzikir pada setiap masa dan waktu. Begitu juga kita boleh setiap masa berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalam kebanyakan waktu maka terpenuh dengan zikrullah dan juga selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asal daripada zikir dan juga selawat ialah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zikir ni dalam selawat itu sudah terkandung makna zikrullah. Sebab zikir ni makna ingat. Uzkurullah, ingatlah pada Allah. Zikrullah iaitu ingat pada Allah. Dalam ayat yang kita baca tadi, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mereka semua sentiasa berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allah kata ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berselawatlah kamu semua kepada Nabi dan ucapkan sama kepada Nabi itu ialah salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada ayat ni kita faham kata betapa banyaknya selawat yang diterima oleh Rasulullah, iaitu Allah sendiri berselawat dekat Nabi, malaikat sendiri berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau banyaklah selawat ke atas Nabi, maka Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Banyak ke sikit orang beriman? Banyak. Tahu mana kata banyak orang beriman? Sebab Nabi pernah minta, ya Allah Tuhanku, jadikanlah 1/4 penghuni syurga itu umatku. Allah qabul. Nabi minta lagi, ya Allah Tuhanku, jadikanlah 2/4 umatku, 2/4 umatku itu penghuni syurga. Allah qabul. Ya Allah, jadikanlah separuh penghuni syurga itu umatku. Allah qabul.
Akhir Nabi kata, ya Allah Tuhan, kau jadikan 3/4 penghuni syurga umatku. Ramailah makna dia akan masuk syurga. Kita rasa, kita harap kita masuk sama. Amin. Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Maknanya orang beriman ni banyak. Bila Allah suruh orang beriman berselawat, maka banyaklah selawat kepada Rasulullah. Wajib dah bila mana kita umat Muhammad, kita kena selawat kat Nabi sebab kita semayang. Dalam semayang ada selawat yang wajib, iaitu selawat dalam tahiyat akhir. Siapa-siapa yang tak berselawat pada tahiyat akhir, maka semayangnya reject, tak sah. Jadi maknanya itu selawat. Satu masa, satu orang sahabat datang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, macam mana kalau saya dalam hidup saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 1/3 hidup saya sahabat kat Nabi je. Nabi kata, bagus. Rasulullah, kalau 2/3 hidup saya semua sahabat kat Nabi je. Nabi kata, bagus. Sahabat Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, macam mana kalau seluruh hidup saya semua sahabat kat Nabi je? Ketika tu Nabi memberi komentar, idzan yukfa hammuk wa yu'fa dzambuk. Kalau macam tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yukfa hammuk, di cover susah hati hang. Berarti hang tak ada susah hati. Wa yu'fa dzambuk, wa yu'fa dzambuk, dan akan dimaafkan salah hang. Maknanya bila kata yu'fa berarti delete. Mana salah engkau akan di-delete habis. Kalau yughfaru berarti ditutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam buku ada salah tu, tapi tutup. Tapi kalau yu'fa, habis. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pasal apa hebat sangat selawat? Sebab dia ada zikir, dia ada selawat. Tak mana ada zikir? Allahumma, ya Allah ya Tuhanku. Jadi bila sebut Allahumma, kita teringat pada Allah. Ya Allah Tuhanku, selawatlah pada Rasulullah. Dia dua-dua ada di situ. Itu ada zikrullah, ada selawat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allah juga suruh sebut. Dan Allah suruh kita berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi kalau kita selawat, dalam tu ada zikir yang banyak, dalam tu ada selawat. Pasal sekali selawat dapat 10 selawat. 10 selawat dapat 100 selawat. 100 selawat dapat 1000 selawat. Jadi 1 ganda 10. Tu yang jadi banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dzikran katsira, zikir yang banyak. Okey, macam mana boleh terhasil dikatakan zikir yang banyak? Maksud zikir yang banyak iaitu bila mana kita menyebut nama Allah tanpa kita rancang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita duduk saja-saja, kita tak cadang nak selawat pun keluar sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keluar daripada mulut tanpa dirancang. Maka itulah makna selawat yang banyak. Kalau kita rancang, itu daripada kita. Kalau tak terancang, daripada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah bagi kita selawat, Allah bagi kita berzikir dalam waktu yang sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allah suruh kita sebut nama dia siang dan malam, pagi dan petang. Allah kata, wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhan engkau bukratan, pagi, wa asila, petang. Mungkin setengah orang tahu, oh pagi ya kita berzikir, betul kita petang kita berzikir pula. Tak. Bila sebut pagi dan petang berarti keseluruhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sebut min awalihim,
Min awalihim wa akhirihim, mana semua habis. Daripada awal sampai akhir habis. Bila sebut bukratan wa asila, berarti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti keseluruhan waktu zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca Al-Quran. Kita minta kepada Allah boleh baca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar. Ana al-lail di hujung-hujung malam, wa atrafan nahar di hujung-hujung siang. Mana apa? Keseluruhan masa boleh baca Al-Quran. Bukan mana baca waktu petang ya, ataupun baca waktu pagi saja. Maknanya bila pagi petang berarti hujung ni sampai hujung ni, hujung ni sampai hujung ni, semua zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tidur malam, tidurlah di hujung-hujung kita mengucapkan zikrullah. Subhanallah, 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 subhanallah. Mana akhir ucapan kita adalah subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita nak kata alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Macam tu. Kerana salawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Gitu. Baik. Ya, sebab itu orang dulu-dulu, para awliya, golongan salafus soleh, mereka sangat-sangat nak mengakhirkan hidup mereka dengan zikrullah. Sampai kalau berjalan ni, sallallahu sayyidina Muhammad, Allah, Allah. Langkah selangkah Allah, langkah selangkah Allah, langkah selangkah Allah. Sallallahu. Pasal apa? Sebab tak tahu nak mati bila. Depa harap langkah depa yang depa langkah tu, kod-kod hak tu langkah mati, Allah mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita memperbanyakkan selawat lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ah." Perbanyakkan selawat ke atas aku pada setiap hari Jumaat. Jadi orang nak selawat kat Nabi pada hari Jumaat banyak ialah orang yang telah sebelum itu pun banyak berselawat pada Rasulullah. Kalau nak amal hari Jumaat je selawat banyak, tanpa dia biasakan diri berselawat kat Nabi banyak sebelum tu, tak mungkin dia dapat istiqamah membaca selawat ataupun mengucapkan selawat pada hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan Nabi sebut, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa selawat dekat aku satu selawat, Allah balas kat dia 10 selawat. Jadi kalau Allah berselawat berarti Allah merahmati. Kalau 10 titik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang menitik atas kita, kita rasa ayat. Kalau kita kata 10, 100 titik rasa tak? Titik 100 titik balas 1000, kata tak? Titik-titik 1000 tu, itulah rahmat. Kalau ayat kita rasa rahmat, kita akan rasa rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allahu akbar, sallallahu sayyidina Muhammad. Kita hidup ni, kita tak mampu hidup tanpa kasih sayang Allah. Kita akan rasa bahagia sebahagia-bahagianya seandainya kita dirahmati oleh Allah. Dalam hidup kita tak boleh hidup suami isteri. Seorang isteri tak boleh hidup tanpa kasih sayang suami. Seorang suami pun tak boleh hidup tanpa kasih sayang seorang isteri. Anak-anak akan hancur binasa tanpa kasih sayang mak ayah. Mak ayah yang telah tua ataupun belum tua pun tak boleh hidup tanpa kasih sayang anak-anak. Kalau macam tu, lebih-lebih lagi kita semua tak boleh hidup tanpa kasih sayang Tuhan pada kita. Kasih sayang ni kita rasa. Macam mana isteri kasih kat kita, macam mana suami kasih kat kita, macam mana anak-anak kasih kat kita. Saya ingat waktu saya mak ayah ada dulu, saya program mampu apa, tapi kalau ayah saya nak main, mak saya nak main ataupun nak pergi di mana-mana, jadi program saya cancel semua. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi saya harap macam itulah anak-anak saya. Jadi masalah saya nak, sebab ada orang yang tak rasa kasih sayang anak-anak.
Seorang tu anak dia ramai, tapi dia kurang memberi kasih sayang. Dia kira kejar kerjaya dia. Satu masa isteri dia meninggal. Bila bini dia mati, tapi dia masih bekerjaya. Dia balik daripada luar negara, dia telefon anak dia. Dia kata, nanti ayah sampai time sekian-sekian apa ni ambil tau. Sebab barang dia banyak. Dia suruh anak dia ambil. Dia sampai dia pun anak seorang pun tak ambil. Akhirnya dia nak kata balik, dia sedih. Dia bercakap, dia pakai motivasi. Dia kata, saya tak salahkan anak-anak saya sebab saya kurang memberi kasih sayang pada mereka hari itu. Dan waktu mak saya ada hari itu pun, ayah saya ada hari itu pun, saya masih kejar kerjaya. Saya lupa kat mereka. Akhirnya anak-anak balas kat saya. Jadi subhanallah, jadi saya harap Allah pandanglah tu. Moga-moga anak-anak kita semua jadi anak-anak yang soleh, solehah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, macam Datuk Syukri, Datuk Sabun, Tuhan bagi kejayaan dia pada hari ini, saya tengok dengan sebab dia dengan mak dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau bertembung di antara mesyuarat dan juga mak, mesyuarat dia minta tangguh. Saya kena balik tengok mak. Hari-hari dia berulang 40 minit ke rumah mak, uruskan ibu, sallallahu alaihi Muhammad, lepas tu barulah ke pejabat. Hari-hari buang masa 40 minit untuk mak, korbankan kerjaya. Akhirnya pencapaian yang dia patut capai 4 tahun lagi, dia dah capai sekarang berkat ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, jadi kalaulah kita sangat memerlukan kasih sayang ibu kita, mak ayah kita, jadi apakah kita tak perlu kasih sayang Tuhan dekat kita? Jadi kalau kita nak kasih sayang Tuhan, selawat bagi banyak. Siapa selawat kat Nabi sekali, Allah balas 10 selawat. 10 selawat daripada Allah berarti 10 rahmat. Maka bayangkan hidup dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak akan sia-siakan kita. Allah tak akan sia-siakan kita. Kita mesti akan dibela oleh Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, dan selawat ni yang hebatnya sebab Allah angkat satu darjat, Allah bagi satu pahala. Satu selawat dapat 3. Dosa kita habis, pahala kita peroleh, Allah bagi darjat. Darjat ni bukan sebarang darjat. Satu darjat ialah di antara bumi dan langit yang pertama. Jadi bayangkanlah 12,000 selawat. Raja pun bagi seorang tu satu kali kot. Ya Datuk kot. Datuk Seri sekali bagi. Ya, betul pun pakai. Datuk tu sampai dia mati. Allah bagi tak lebih dari Datuk. Lagi hang tak mati, hang selawatlah banyak-banyak ke Rasulullah. Dan hang rasalah kelebihan hang selawat dekat Nabi. Rahmat kuluai kat hang. Jalan hang muda, sallallahu alaihi Muhammad. Usaha hang muda, rezeki hang murah, masalah hang selesai, anak-anak hang jadi anak-anak yang soleh, solehah, isteri hang jadi isteri yang baik, suami hang akan jadi suami yang baik, harta benda hang akan bertambah, melimpah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama hang akan elok pada pandangan orang. Maknanya semua kita peroleh dengan sebab selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan seperti mana saya sebut tadi, Nabi kata idzan yukfa hammuk. Mana hendak semua dapat. Yukfa hammuk. Mana hendak semua hang teringin dia, mai benda tu insya-Allah. Ham ni apa dah? Ham ni benda kita duk fikir. Nak. Ataupun benda kita duk fikir. Ataupun benda yang kita susah hati. Berarti orang yang berselawat susah hati tak ada, hak dan nak dapat. Tu yang Nabi kata, seumur hidup hang selawat ya. Satu hari tu hang selawat aja. Dalam tu ada zikrullah, dalam tu ada selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa ni dia tak terangkat kalau kita tak sebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kena sebut
solat Rasulullah, kena sebut salawat pada Rasulullah, keluarga Rasulullah. Nabi kata kullu du'ain mahjub hatta yusalla ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua doa mahjub, terlindung, tak lepi, tak terangkat. Sehingga Nabi kata dia selawatkan dulu ke atas aku, sehingga diselawatkan dulu ke atas Muhammad wa ali Muhammad. Bila kata-kata wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, alhamdulillah bil alamin. Baru Allah pukul doa tu angkat. Dia macam stamp. Orang dia hantar surat tak boleh stamp, tak ada. Duk tang tu. Siapa nak bagi pi? Melainkan postman kesian, dia boleh stamp dia. Pap, pi baru sampai. Jadi doa akan terlekat selagi mana masih belum berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia, di akhirat esok akan dekat dengan Nabi. Nabi kata aulan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku di akhirat esok ialah orang yang paling banyak selawat dengan aku. Jadi kalaulah rombongan ulama yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan manusia daripada mahsyar itu, ialah ulama-ulama yang paling dekat dengan Nabi, iaitu orang yang paling banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat mati Allah sekalian. Jadi itulah kelebihan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena berselawat, selawat yang pukai-pukai. Contohnya selawat azimiyah yang saya dah bagi amalan tu, selawat azimiyah. Betul, selawat kamilah, selawat Fatih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga membaca Dalailul Khairat juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu kita baca sekali, tapi balasannya cukup besar. Lain daripada tu, selawatlah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Di antara orang berduit yang saya tahu kata banyak selawat ialah Datuk Zahafiz sallallahu alaihi Muhammad, Datuk Zainal. Dia paling kurang selawatnya 10,000 sehari. Tu dia menega, dia sempat selawat. Kita tak menega pun tak cukup 10,000. Tu paling kurang 1,000 dia selawat sallallahu alaihi Muhammad. Dia menega jutawan. Saya pergi umrah, saya pergi Mekah haji dengan syarikat dia lah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, akhirnya selawat ni memudahkan semua urusan dia. Semua urusan dia. Jadi kita kalau ada orang masalah apa-apa, kita kata selawat bagi banyak. Banyak selawat. Tapi orang tak faham, selawat banyak macam mana? Orang mengaji faham apa maksud dimasukkan dengan memperbanyakkan selawat. Selawat memudahkan urusan kita dunia dan juga akhirat insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ucapkan terima kasih kepada penaja kita Masalah Sayyidina Muhammad yang hari ini dia pantak wakil, pantak kat IT jadi wakil dia. Jadi muslimat, grup muslimat Dalailul Khairat Taifah Ufairah Squad, mudah-mudahan Allah melimpahkan ganjaran berlipat kali ganda pada mereka dan dapat syafaat Rasulullah SAW pada hari esok. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri wal 'usri